tangan ni macam tu. Sinilah, sini. Okey, kepala nampak macam. Kononnya kurus sangat nak kan. Tak payah nak cover kan. Lepas tu sebab kita kena kurunkan berat badan kita. Saya pun takut itu pun saya nak kontrol. Saya cemburu tengok badan Ustaz Aiman kita tu kenapa, macam mana tak apa dia buat tu. Saya kontrol ya. Nak kuruskan badan kenapa betul setting. Kenapa nak kuruskan badan? Sebab kerana Allah. Nak sihat, produktiviti okey. Ada orang nak kurus sebab nak lawa. Tak ada kena mengena. Lawa dan kurus tak ada kaitan. Kalau dah muka tu tak boleh blur tu, tetap tak boleh blur, kata budak KL lah. Tak, janganlah kecil hati. Tak, sebenarnya lawa tak lawa ni subjektif kan. Kurus tu supaya senang nak bangun pagi. Cuba tengok bangun pagi subuhnya, Allah nak mencari, tak tahu nak kampung apa, tak tahu berguling-guling pun tak kena, guling tak kena. Dapat pula hari tu Ustaz pergi umrah, duduk hotel Double Tree by Hilton. Tilam tu kita tidur tu dia mendap tau. Tu yang ustaz yang seorang tu cakap, banyak dosa tilam ni. Tilam tu dosa tu. Sebab payah nak bangun. Itu bayangan. Dia tu sebab kalau pergi umrah ni dia tak boleh selesa sangat. Susah gitu. Saya pernah dengan adik saya dulu tahun 2015. 2017. Saya dengan dia sebilik, seorang 2 katil. 2 katil queen tu combine tu. Dia 1, dia 2, saya 2. Guling-guling tak jatuh lagi, guling tak jatuh. Macam-macam ngigau dah tak jatuh. Lepas tu yang tahun 2021 saya pergi, saya dapat 1 bilik. 1 bilik tu, dalam bilik tu ada 5 katil. Seorang 5 katil. Lepas subuh katil ni, lepas zuhur katil ni, masa katil ni, bagi adil kan. Ada, tapi nak balik sebenarnya cerita tadi, installkan dalam hati kita apa? Pertama, sabar. InsyaAllah selamat hidup kita. Keluarga kita pun ajar sabar. Ayat yang paling orang tengah susah, tengah kena uji, kena pijak dengan suami hari-hari, kena tampar, kena pukul ke suami. Lepas tu curi pula duit kita, buat macam-macam. Yang terbaru itu saya dapat, pelik betul. Dia boleh bawa girlfriend balik rumah dia, tunjuk depan bini dia. Ya Allah, saya dah suruh dia report dengan pejabat agama. Dia bersama depan isteri dia. Ya Allah, tu cerita lain lah. Tengah syok-syok cerita ni, banyak macam, pelik-pelik. Tapi ada satu ayat yang saya sebut, sabar itu indah. Untuk orang yang akan uji, mana indah, nak mampu je tapi kena sabar. Sebab akhirnya bila kita dapat kebaikan, hikmah di sebaliknya, kita faham kenapa sabar itu indah. Kedua yang kena ada dalam hati kita, kena install syukur. Syukur banyak-banyak. Selama ni dapat tengok dia dalam TV dia, akhirnya dapat tengok depan-depan. Namanya Dai Aiman. Macam tu. Aku dah cakap aku dah. Sama tengok depan-depan. Saya ni pun orang tak kenal sangat. Saya pergi Sarawak baru ni, tahun lepas, orang tegur saya, nak ambil gambar boleh? Non-Muslim, free hand boleh, tak ada masalah. Tak salah orang ke? Tak salah. Adi Putra kan, saya kata betul. Tak tahulah nak kecil hati ke nak suka, tak tahulah. Ini bukan cerita bohong, saya cerita betul. Wallahi betul. Itulah yang dia sebut. Saya tak adalah terbawa sangat, tapi bila masuk bilik air tu, tak mana yang sama, aku tak tahu. Dia boleh silap, dia silap nama tu. Dia tengah fikir benda lain agaknya, dia cakap benda lain. Kita depan tengok, nampak dia, yang syukur, Alhamdulillah. Sikit-sikit syukur. Kan Nabi sebut, begitulah hebatnya, takjubnya Nabi kepada umat akhir zaman nanti. Umat aku, dia kata apa? Bila diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar. Nabi respect kita. Hairan Nabi tengok
Dia boleh cakap sabar, dia boleh sabar dengan ujian, dan dia boleh syukur dengan nikmat walaupun sikit. Nampak tak? Tu syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Adalah benda Tuhan nak bagi kat aku ni. Ada benda. Dengan anak pun cakap, kan betul mama cakap. Orang sini kan banyak mama. KL duduk hijau banyak cerita mama tak padangan jauh. Tak apalah, janji ada umi mama kan mama dah kata. Tengok kan, alhamdulillah. Tengok bila adik fail itu, tengok cikgu buat kelas tambahan sekarang dapat A. Kalau tak fail itu mungkin tak buat kelas tambahan tu dia. Nampak tak? Ada hikmah dia. Tengok isteri rasa sunyi kat rumah, ada hikmah dia. Suami hilangkan kesunyian tu, tambahkan teman isteri dia dekat rumah. Contoh, ada hikmah dia. Maksud saya orang gaji. Itulah dia orang perempuan tu masalah. Dia mungkin dia tak membunuh, dia mungkin tak mencuri, dia tak menipu, tapi satu perkara yang tak boleh buang dalam hati perempuan ni, sangka buruk. Bila saya cakap suami bawa teman ni, apa masalah? Saya tak pernah terfikir pun pasal isu Tesla. Tak ada. Sebut pula kan. Ada. Tu dia kata, percaya pada hikmah. Ada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Ya, jadi mana kata tenang hati. Keempat, redha. Apa beza redha dan pasrah? Macam itulah. Bila saya tanya macam itulah, timbul koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai kotak dan pahala pula. Tadi elok kau nak kan. Tapi elok lah tu. Saya pernah ceramah kat Kuala Pilah, ada satu masjid tu. Saya ceramah maulud, saya tanya apa masuk selawat makcik apa masuk selawat. So makcik tu jawab, dah ceramah lah, tanya pula sound pula. Sound ni aku risau musik makcik kita. Menyesal pula aku tanya. Lagi diam lagi, okey tu. Redha ni kita menerima dengan hati yang ikhlas. Tapi pasrah, terima dengan hati yang sakit. Mana tak betul-betul terima. Saya bagi contoh nak bagi faham pasrah macam ni. Sampai hati dia macam ni, tak apalah, akak terima, ni bahagian akak. Dah suami akak pilih jalan macam tu, akak terima je lah. Kan nampak macam mana, siapa perempuan, ada perempuan yang suka kan benda ni. Akak nampak macam mana, apa lagi pilihan akak ada, akak terima je lah. Itu pasrah. Redha macam ni, dah mungkin rezeki akak macam ni, akak terima lah. Cuma akak berdoa, mudah-mudahan suami akak mampu dan adil, jaga semua dengan baik. Akak tak nak besok suami akak dipersoalkan akhirat nanti sebab ketidakadilannya dalam menjaga semua tanggungan dia ni. Allahu Akbar. Akak akan cari jalan lah untuk bincang dengan semua isteri suami kakak ni, untuk bincang elok-elok. Jadi orang lelaki itu payah nak berlaku ya. Saya cuma bagi ini sekadar ilustrasi saja ya. Tidak boleh dijadikan rujukan untuk mana-mana. Tapi itulah maksud redha, terima dengan hati yang ikhlas. Redha. Dan kemudian yang terakhir sekali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Makna tu tak ikhlas tu. Tu sebab orang tua-tua dulu-dulu kalau tolong kunci kenaga, dia cakap, terima kasihlah kau tolong aku. Oh, ada lah kau tak ada benda pun sikit aja ni. Kau ni terima kasih pula. Kena marah, terima kasih. Lembaklah. Itu maksud dia ikhlas dulu. Dan paling mendalam sekali maksud ikhlas ni, kita buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, yang kita harapkan daripada Allah. Datang hari ni dapat apa? Dapat tengok tentang jauh banyak. Tak, poin dia tu pengiktirafan daripada Allah.
datang ni majlis ilmu, malaikat catat ni kat keliling kita ni, tengah catat ni kita buat apa ni, semua ada pahala, cuma kita tak nampak. Kalau nampak bertabur lagi dengan nasihat Ustaz Saiman pun lagi saya siapa tu kata iya ya, jadi itu dia akidah. Kemudian ni apa? Kemudian yang perlu kita terapkan dalam diri ahli keluarga kita adalah ilmu pengetahuan yang mendalam untuk menjadi jaminan jaminan utama pembangunan keluarga. Kena ada ilmu. Itu sebabnya saya cerita masalah rumah tangga. Saya ada bentangkan paper itu, cabaran pembinaan rumah tangga abad ini. Saya bentang paper kat Setiawan Perak. Sebelum kahwin lagi dah ada 3 masalah. Pertama, tak mampu. Kedua, tak layak. Ketiga, ikhtilat. Sebelum kahwin, dah kahwin macam-macam masalah lah. Komunikasi dengan mak mentua tak berkesan, masalah dengan ipar duai, masalah mak mentua pilih ni, masalah mak sendiri tak restu, masalah ni tak balik-balik, dah kahwin tak balik-balik rumah mak, macam-macam. Itu cerita lain. Maknanya kena panggil dan ceramah yang lain lah. Maknanya saya tak dapat cerita tu. Sebelum kahwin tak mampu, maksud tak mampu, tak ada duit. Yang tak ada duit tu pula ada setengah keluarga disebabkan tak apalah, dia ni orang baik, dia ni rajin, solat tak tinggal, tak apalah, kita bagilah, tak nak nyusahkan dia, hantaran senaskah Al-Quran cukup, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki dia. Ada family yang macam tu. Tetapi ada kes tak mampu, tak ada duit, dimampukan dengan personal loan. Masalahnya personal loan yang dipinjam tu dengan interest. Dia buat pinjaman bercampur dengan riba, itu digunakan sebagai benih untuk mula membina rumah tangga. Bayangkan masalah macam mana. Pertama. Kedua, tak layak. Apa maksud tak layak? Apa pun tak tahu, ilmu apa pun tak ada, tapi nak kahwin. Semayang tak, apa tak, mandi hadas pun tak tahu, tapi nak kahwin. Satu lagi kata Dr. Nik Salida, panas baran juga kriteria tak layak kahwin. Kontrol dulu. Semua nak marah, macam mana nak jaga? Dia sepatutnya melindungi, bukannya mencederakan. Yang ketiga, ikhtilat. Ini paling menakutkan. Ikhtilat apa? Bukan kata yang dah bertunang, yang dah berkapal ni sebelum nak kahwin tak jaga ikhtilat. Bukan itu saja. Masalah sebelum kahwin, lelaki tak jaga hubungan dengan perempuan lain, yang perempuan ni tak jaga hubungan dengan lelaki lain. Lepas tu bila kahwin, bocor rahsia. Lepas tahu ni, jumpa gambar tu, jumpa gambar ni, kawan-kawan cerita dulu dia pernah check in hotel dengan orang ni. Benda tak jaga. Yang tu saya tak nak urai panjang. Sebelum kahwin lagi masalah. Itu sebabnya ilmu ni salah satu kriteria penting. Bagus tak ada ni? Cek dulu. Okey, cuba baca Fatihah sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tak mau baca je. Bapak tu cakap, tak payah aku beria sangat, aku suka baca je. Sifat 20 katanya, sifat mustahil bagi Nabi. Macam ini macam dapat tauliah ceramah Selangor ni. Semua tanya. Oh betul. Ada orang nak kahwin silang budaya. Dia tak nak kahwin orang hijau ni. Tengok mata kecil aja tak mau, hidung kembang tak mau dia. Dia nak yang metalik. Dia nak yang Nigeria. Dia nak yang nama Mongol ketu. Satu nama dia. Contoh lah nama dia. Pelik sikit nama dia. Dia nak orang international. Satu je pesan saya. Banyak kes yang kita jumpa. Bila nak kahwin orang ni, kita nasihatkan supaya suruhlah pasangan tu mendalami ilmu agama dulu. Paling tidak bagilah 6 bulan sebelum kahwin. Sebab kita tak nak dia masuk Islam hanya semata-mata nak kahwin. Banyak masalah lepas kahwin. Ada lelaki dia cakap, tak apalah, sebab lelaki tu Islam, esok aku dah kahwin, pandailah aku ajar dia. Sampai ke sudah tak ajar. Lepas tu kalau yang suaminya tu bukan Islam, masuk Islam, bila dah kahwin, you tak semayang ke? Dulu you yang suruh I masuk Islam. Dah masuklah, sekarang masuk semayang pula. Apa hal? Lah, gaduh. Banyak berlaku dia. Tu belum cerita lagi, kahwin dengan bukan Islam. Yang bukan Islam tu lagi taat daripada pasangan dia. Ada juga. Tu yang kita tak nak.
Mana? Ilmu. Cantik tahu pantainya landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena tahu ilmu. Macam ni kan, tetamu datang tadi hormat macam mana sambut. Ya baik untuk beri basuh kat sini, berdiri tonggak kat luar menyambut saya datang. Lepas tu dah masuk tadi, bagilah laluan. Ya Allah, salam, cium tangan budak-budak ni, pelocok lepas tu bila datang malah, Pak, siapkan air. Nampak? Dah siap air minuman. Walaupun tak ada cawan, tapi maknanya dia dah standby lah. Ada. Kono agak tak iman dia. Kita tak tahu saja guru Ustaz. Bagi pula cawan, kalau boleh jangan bagi cawan saja, ada alas. Itu sebenarnya cara ni. Kan? Jadi ini bukan sindir, ni contoh yang tepat. Dia ada lah. Kalau korban alih tempat. Ini ilmu. Orang perempuan kan, ingat tak orang perempuan bila bagi suami, bang jemput minum bang, ada ilmu ni dia ajar ni. Lepas tu bila lalu depan orang tua menunduk, semua dia ajar adab, akhlak. Nampak tak? Lepas tu lalu depan orang tua tu duduk, mak pakcik cepat lalu belakang. Jangan. Orang tua duduk pantang lalu belakang. Habis ilmu tu. Orang dulu dia percaya macam tu. Nampak tak? Dulu dekat rumah macam mana? Selagi suami tak makan, dia tak makan. Tunggu suami. Abang lambat lagi ke? Tak adalah lama sangat. Kenapa? Tak adalah, lapar. Tak apa, makan dulu. Tanya suami. Nampak tak? Ini dia makan dulu, suami balik dia makan lagi. Selera bertambah masa makan suami tu, bertambah lagi tu. Kan? Iya. Lepas tu kalau makan, kalau dah makan tu teman kan, macam mana buat kerja tadi? Okey, bila macam mana ramai. Cantik tempatnya, cantik. Ada tempat makan lagi. Ya. Siapa datang lagi? Ramai lelaki, perempuan. Semua nak pergi berperang kat Palestin. Cerita kat balik. Teman. Iya. Tuangkan air. Abang. Lepas tu gosokkan abang. Ya elok lah. Mak dia. Ini keluar. Nampak tak? Ini ilmu ni. Orang tua dulu kan. Kalau saya ingat, saya arwah hatuk sebelah mak saya Jawa ni. Arwah hatuk je boleh duduk atas meja makan. Yang lain semua bawah ketika. Lepas tu kita berdoa, minta-mintalah ayam tu tak habis. Minta kan arwah hatuk. Iya. Macam tu sekali lah, macam-macam. Ya. Sebelum tidur salam. Kalau hari ni ada gaduh-gaduh, pun tak kisah tak gaduh pun, abang, saya minta maaf kalau saya buat salah hari ni. Sebelum tidur. Ada tak dosa buat dengan suami ke saya? Ada tak? Dalam kereta tadi terasa ke kan, lambat bawa kereta nak mati, la ilaha illallah. Yang lelaki ni je kita simpang mana tu, Bukit Badung tu, Bukit apa tu. Yang salah simpang dah buta ke apa, dia memang tak apa nampak. Contoh marah suami ni nampak je tu, hati terasa nampak betul ya, maknanya kisah benar saya cerita. Tak ada makna sampai abang sebelum